Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahir Akmal bin Zaitun Ahmad dan nama matrik saya C20S1510. Saya akan terangkan tentang subjek SCF 2013 iaitu seni catatan. Pensyarah seni catatan ini adalah Encik Abdullah Al-Walid bin Luli. Isi kandungan yang ada dalam ini adalah tugasan meniru karya artis, tugasan akhir penyataan artis dan juga kesimpulan. Okey, pertama sekali artis yang saya pilih adalah Borja Guijaro di mana beliau dilahirkan di Sepanyol dan tahun lahir beliau adalah 1963. Borja Guijaro terkenal dalam dunia ilustrasi di mana dia berkembang menjadi dunia seni halus yang lebih artistik. Artis ini kebanyakannya menumpukan kepada tafsiran baharunya tentang kubism, termasuk pauat dan juga kiasan pembayang sifat peribadi. Guijaro menggabungkan semua aliran ini menjadi karyanya yang elektrik dan pelbagai. Teknik seninya termasuk lukisan minyak, grafik dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh-contoh karya Borja Guijaro. Okey, di belah kiri ini adalah karya Borja Guijaro dan belah kanan adalah karya saya. Ini adalah untuk tugasan pertama saya. Okey, ini adalah artis kedua saya iaitu Rodel Tapaya. Beliau dilahirkan di Filipina dan tahun lahir beliau adalah 1980. Okey, Rodel Tapaya merupakan seorang pelukis terkemuka Filipina yang terkenal dengan kanvas berskala besar, mural naratif dan pemasangan arca yang membangkitkan hutan hujan primordial, cerita rakyat asli sebagai alegori untuk realiti masa kini. Okey, dengan membuat demikian, artis menangani konflik antara tradisi dan pembandaran pesat, buruh global dan eksodus luar bandar dan trauma pasca kolonial yang berterusan di negara ini. Okey, ini adalah contoh-contoh karya Rodel Tapaya. Okey, belah kiri adalah karya Rodel Tapaya dan belah kanan adalah karya saya. Ini untuk tiru artis karya yang kedua. Okey, untuk tugasan akhir. Tugasan akhir di mana kami disuruh untuk menghasilkan satu karya bersaiz 4x3 kaki menggunakan akrilik atas kanvas. Okey, pemilihan subjek yang saya adalah Ghazal Johor. Ghazal merupakan satu kesenian tradisional masyarakat Melayu negeri Johor yang popular pada dewasa ini. Ghazal ni sebenarnya dia dikembangkan melalui beberapa golongan bangsa Johor sering berulang-alik ke Riau di mana mereka dihiburkan dengan permainan Ghazal. Lepas tu mereka balik ke Johor terangkan kepada Sultan dan Sultan terima untuk ambil seni muzik ini dan berkembangkan kepada rakyat. Okey, ini adalah alat-alat muzik Ghazal Johor iaitu peti harmonium, tabla, gambus, marakas, biola, tamborin. Okey, ini adalah perkembangan idea saya di mana saya menghasilkan 3 perkembangan idea berbentuk kubism. Kerana saya memang pilih kubism, saya mengambil karya yang kedua untuk dijadikan saya punya hasil akhir. Okey, ini adalah kajian warna saya di mana saya menteliti warna-warna yang perlu saya guna untuk mendapatkan warna yang menarik dan berkesan. Okey, ini kajian warna saya di atas palette. Okey, proses penghasilan karya daripada kami mencari beberapa kayu, kami potong, kami gabungkan menjadi satu frame. Lepas tu kami pasang kanvas, kami catkan warna putih dan kami cat warna oranye untuk lapisan yang kedua, dan kami mula membuat lakaran. Okey, ini adalah hasil karya saya di mana prosesnya 30%, 60% dan 90%. Okey, ini adalah hasil akhir saya di mana Ghazal Johor saya telah siap. Akrilik atas kanvas 4x3 kaki dan tahun 2022. Saya telah memilih subjek meta alat-alat Ghazal kerana saya sendiri berasal daripada Keluang Johor. Saya memang minat dengan seni muzik Ghazal ini daripada dulu lagi. Pada zaman dulu sebenarnya seni muzik Ghazal selalu dimainkan di hadapan orang ramai pada hari keramaian ataupun pada kenduri-kenduri yang terdapat pada dalam negeri Johor ini. Okey, kesimpulannya dalam subjek semester 4 kali ini saya sebagai dalam subjek seni catatan saya telah mempunyai banyak kemahiran baru dan teknik-teknik dalam berkarya yang membuatkan saya dapat mengembangkan bakat dalam bidang seni lagi. Okey, kami sebenarnya diminta untuk mencari idea sendiri dan menghasilkan satu karya pada projek akhir. Kat situ kami dapat berfikir apa idea yang kami nak buat, apa karya yang kita nak buat.
Okey, akhir sekali saya mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Encik Abdullah Ahlid Al-Walid kerana telah banyak menunjuk segala ajaran, banyak membimbing kami untuk subjek ini sehingga ke akhir semester ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zairi Akmal bin Zatul Ahmad. Nombor matrik saya C20A1510 dan saya akan menerangkan tentang report assignment SCF 2033 Seni Arca. Seni Arca ini pensyarahnya adalah Dr. Yohanes bin Ibrahim. Isi kandungan yang ada dalam slide saya adalah pengenalan tentang arca, jenis-jenis arca, mock-up saya, projek finance saya, penyataan artis dan kesimpulan. Apakah itu arca? Arca adalah sebuah satu bentuk dalam 3 dimensi. Permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari berbagai sudut. Pengertian arca berasal daripada bahasa Latin iaitu sculpture, bermakna satu kuasa mengukir, melarik, mencongkel dan mengguris. Okey, ini adalah jenis-jenis arca. Yang pertama adalah arca assemblage. Assemblage adalah himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai daya estetik ataupun cara peletakan yang menimbulkan suatu makna. Yang kedua adalah arca timbulan, di mana arca ini juga dikenali sebagai arca relief. Yang ketiga adalah arca stabil. Stabil ialah satu binaan seperti mobil yang boleh bergerak tapi tidak terawang-awang kerana kedudukan kakinya sengaja yang boleh bergerak. Yang keempat adalah arca mobil. Arca mobil merupakan satu hasil cantuman dari pelbagai bahan atau bahagian untuk membolehkannya bergerak dan dibengongkan menjadi sebuah arca. Dan yang terakhir, yang kelima adalah arca gabungan, di mana sejenis bahan binaan 3 dimensi iaitu 3D yang mengandungi pelbagai objek untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Okey, rujukan artis dalam seni arca saya adalah Toshihiko Mitsuya. Beliau berasal daripada Jepun dan dilahirkan pada tahun 1979 dan beliau tinggal dan bekerja di Berlin. Beliau menerima BFA dalam bidang arca di Universiti Seni dan Reka Bentuk Sains pada tahun 2004. Okey, ini adalah mock-up yang pertama saya. Mock-up pertama saya adalah belalang kayu, di mana belalang merupakan serangga berukuran 45 hingga 55 mm bagi jantan dan 15 hingga 75 mm bagi betina. Tubuh terdiri daripada kepala, dada, thorax, abdomen dan perut. Okey, ini adalah teknik dan bahan di mana saya menggunakan dawai, di mana saya lilit-lilitkan dan menggamkan menggunakan hot glue gun. Akhir sekali saya spraykannya warna coklat cair. Okey, ini adalah hasil akhir bagi mock-up belalang saya. Okey, yang kedua adalah tikus, di mana tikus adalah spesies daripada suborder Mephrophia, iaitu diletakkan di bawah family Muridae. Muridae merupakan kumpulan haiwan yang menjadi spesies dominan disebabkan kebolehan menerima dan mengeksploitasi pelbagai persekitaran dengan bantuan oleh manusia. Okey, teknik dan bahan di mana saya menggunakan kotak terpakai untuk membuat mock-up tikus ni. Kotak dipotong mengikut saiz daripada kecil hingga ke besar, iaitu saya tampal-tampalkan dia menggunakan gam. Okey, ini adalah hasil akhir mock-up tikus saya. Okey, yang ketiga adalah kuda. Kuda merupakan sejenis mamalia besar yang mempunyai bilangan jari kaki yang ganjil, yang merupakan salah satu daripada 10 spesies moden dalam family Equus. Okey, teknik dan bahan saya menggunakan aluminium foil, di mana saya belinya di kedai runcit. Saya menggunakan ini kerana saya tertarik dengan arca-arca yang dilakukan oleh artis yang saya rujuk tadi. Arca menggunakan aluminium foil ini koyakkan serta digumpal-gumpal menjadi bentuk yang kita mahu, lepas tu kita tampalkan dia menggunakan hot glue gun. Ini adalah hasil akhir bagi mock-up kuda saya. Okey, final project. Mock-up yang saya pilih adalah kuda yang menggunakan aluminium foil tadi. Okey, ini adalah proses penghasilan kuda projek akhir saya, iaitu daripada mock-up kecil tadi saya membuatkannya kepada mock-up besar dan pelbagai saya tukar pelbagai seperti dia punya tempat berdiri dan saya spraykannya. Okey, ini adalah kuda yang dah siap saya spray dan saya tambahkan kepak di bahagian belakang kuda dan saya spray juga berwarna coklat keemasan. Okey, ini adalah hasil akhir saya di mana saya memilih mock-up kuda tadi aluminium foil dan saya spray menjadi coklat keemasan supaya dia nampak lagi gah
dan nampak lagi mahal. Okey, pernyataan artis. Saya memilih kuda sebagai subjek final saya kerana saya minat dengan kuda. Hal ini kerana kuda mempunyai kegagahannya tersendiri dan memiliki susuk tubuh yang tegap. Kuda juga mempunyai kelajuan yang tinggi semasa berlari, membuatkannya ia lebih gagah. Kuda adalah haiwan herbivora yang memakan sejenis tumbuhan mulai dari buah hingga ke rumput. Seterusnya saya tambahkan dengan warna coklat keemasan bagi nampakkannya lagi gagah dan lagi mahal. Okay, kesimpulannya untuk seni arca ini sememangnya telah banyak memberi ilmu dan teknik-teknik dalam penghasilan sebuah arca. Dalam subjek ini kami didedahkan dengan pelbagai artis menggunakan arca sebagai kerjayanya. Tetapi saya memilih artis daripada Jepun tadi iaitu menggunakan aluminium foil. Akhir sekali saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah yang mengajar subjek ini iaitu Dr. Yohanis bin Ibrahim kerana telah memberikan banyak tunjuk ajar dan jasa kepada kami sehingga ke akhir semester ini. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Akmal bin Zatul Ahmad. Nama matrik saya C20A1510. Saya akan menerangkan tentang report assignment SCF 2023 di mana subjek ini adalah seni cetakan di mana pensyarahnya adalah Encik Muhammad Firdaus Naim dan Encik Haris Abadi. Okey, isi kandungan yang ada dalam ni adalah pengenalan tentang seni cetakan. Tugasan 1 saya, tugasan 2 iaitu final, pernyataan artis dan juga kesimpulan. Okey, apa itu seni cetakan? Seni cetakan ialah proses penghasilan karya melalui teknik pencetakan biasanya di atas kertas. Kecuali dalam proses case monotype, proses ini mampu menghasilkan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak yang dikali cetakan atau gambar teraan. Okey, rujukan artis saya adalah Eric Eckel di mana beliau berasal daripada Jerman. Beliau dilahirkan pada 1883 dan meninggal pada 1970. Beliau merupakan seorang pelukis dan salah seorang pengasas kumpulan impressionis Jerman, Die Bruck. Secara kebanyakan artis impressionis lain, Eckel menggunakan cetakan sebagai cara membuat karya dengan cepat dan murah. Okey, ini adalah contoh-contoh karya Eric Eckel. Okey, ini tugasan 1 di mana tugasan 1 saya menggunakan satu warna saja iaitu warna hitam. Okey, ini adalah idea yang dipilih di mana saya melukiskan satu idea saya menggunakan marker di atas kertas A4 dan saya transfer ke atas kertas lino, saya ukir, saya warnakan warna hitam dan saya tampal di atas satu kertas yang bersaiz A3. Okey, ini adalah hasil akhir saya setelah menggunakan teknik-teknik yang diajar oleh lecturer saya. Okey, ini adalah tugasan akhir. Tugasan akhir sekurang-kurangnya 3 warna perlu digunakan oleh setiap pelajar. Okey, perkembangan idea. Kami diminta untuk melukis 9 perkembangan idea dan memilih satu sebagai hasil akhir kita. Okey, kajian warna. Ini adalah kajian warna saya. Saya mempunyai 3 kajian warna yang saya memilih bahagian tengah untuk menjadikan kajian warna saya yang terakhir. Okey, ini adalah proses penghasilan di mana saya melukis, saya transfer kepada kertas lino. Lepas tu kita buat kepada bahagian pertama, lapisan pertama. Lepas tu kita ukir untuk lapisan kedua dengan membuang lapisan yang pertama tadi. Lepas tu kita buat pula untuk lapisan yang ketiga dengan membuang lapisan yang kedua tadi. Selepas itu, ini adalah hasil akhir saya di mana art is a weapon adalah sebagai saya punya hasil akhir. Okey, pernyataan artis. Art is a weapon. Art is a weapon mengisahkan tentang seni yang menjadi tunjang dalam kehidupan saya. Saya mula libatkan diri dalam bidang seni sejak daripada kecil lagi. Saya amat meminati segala bidang seni yang ada dan ingin menjadikan seni sebagai kerjaya saya pada masa hadapan. Saya mempunyai banyak pengalaman di mana pengalaman saya semasa di tingkatan 6 dahulu di mana saya dipilih untuk melukiskan sebuah potret permaisuri Johor iaitu Duli Yang Maha Mulia Raja Zahid Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah, dan saya juga diminta untuk melukiskan potret pengetua saya untuk dijadikan sebagai cenderamata untuk beliau bersara.
Jadi saya nak jadikan seni ini sebagai senjata saya pada hari ini, esok dan selamanya, iaitu sebab saya pilih tajuk ini, Art is a Weapon. Okey, kesimpulan subjek SCF 2023 seni setakat ini sememangnya banyak memberikan pelbagai ilmu dan cara dalam mencetak sesebuah karya. Sejujurnya ini adalah kali pertama saya libatkan diri dalam subjek ini. Sebelum ni saya tak tahu pun ada subjek ini. Kami juga didedahkan dengan pelbagai artis mengenai seni setakan, sama ada di luar ataupun di dalam negara. Okey, saya berterima kasih kepada Encik Muhammad Firdaus Naif dan Encik Haris Abadi kerana telah memberikan jasa yang banyak untuk kami semua sehingga ke akhir semester 4 ini. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zairi Akmal bin Zaitun Ahmad. Nombor saya C20A1510 dan saya akan menerangkan tentang report assignment fotografi seni halus SCF 4112 di mana pensyarahnya adalah Dr. Arif Datuk M. Okey, isi kandungan yang ada dalam slide saya adalah pengenalan kepada fotografi, rujukan artis, tugasan 1 dan 2, konsep, penyataan artis, hasil karya akhir dan kesimpulan. Apakah itu fotografi? Fotografi merupakan salah satu cara untuk merakamkan suatu imej selamanya daripada apa yang dilihat dalam sekelip mata. Ia bukan sahaja sekadar merakam imej sama ada kepentingan informasinya, emosinya, dokumentasi atau kecantikan sahaja. Ia dapat memberi ketenangan serta kepuasan diri di mana bidang-bidang lain tidak mampu memberinya. Okey, oleh itu amat penting sekurangnya memahami dan konsep-konsep saintifik yang membenarkan suatu imej itu terbentuk. Okey, rujukan artis yang saya pilih adalah Nana Safiana, di mana beliau merupakan seorang jurugambar dokumentari bebas dilahirkan di Kuala Terengganu, Malaysia. Dibesarkan oleh ibu bapa pendatang yang merupakan pelarian yang melarikan diri daripada Vietnam dengan menaiki bot, iaitu bapanya, dan darat iaitu ibunya. Beliau juga adalah bekas kepada jurugambar akbar selama 2 tahun dalam utusan Malaysia. Okey, ini adalah contoh-contoh karya Nana Safiana. Okey, tugasan pertama. Kami diminta untuk memilih 15 subjek sendiri, iaitu kami mengambil gambarnya sendiri dan kami kena describe pasal apa gambar itu dan apa maksud yang kita nak sampaikan daripada gambar 15 tersebut. Okey, ini adalah tugasan kedua saya, iaitu ideation ataupun lakaran. Kami diminta untuk melukiskan 15 gambar lakaran perkembangan idea. Okey, konsep setiap karya yang dihasilkan oleh seseorang artis semestinya mempunyai konsep yang tersendiri. Saya memilih konsep karya fotografi yang digabungkan 5 gambar menjadi satu saiz karya A3 berkonsepkan hobi dan minat saya. Hal ini demikian kerana saya memilih konsep ini disebabkan oleh ianya dikatakan rutin harian atau mingguan saya tak kala mempunyai masa lapang. Hal ini juga kerana saya begitu minat dengan konsep ini kerana ia juga merupakan harta atau benda yang saya ada pada hari ini. Okey, kenyataan artis. Saya mengambil satu gambar daripada 15 gambar yang saya ambil daripada peringkat awal, iaitu gambar motosikal kesayangan saya sendiri. Kemudian saya kembangkan mengikut apa yang saya hendak sampaikan, iaitu kepada audiens di luar sana. Saya gabungkan kelima-lima gambar tersebut menjadi satu karya yang atraktif yang bersaiz A3. Saya memilih gambar motosikal kesayangan saya kerana ianya menjadi subjek matter utama saya. Kemudian saya letakkan 4 lagi bahagian-bahagian motosikal, iaitu blok, piston, enjin dan rear valve motosikal. Hal ini demikian kerana saya hendak memberitahu audiens mengenai karya saya saya minat kepada motosikal dan bahagian-bahagian motosikal. Saya juga boleh membaiki dan menukar bahagian-bahagian motosikal pada masa lapang saya. Kadang-kadang kawan-kawan saya juga menghantar motosikalnya kepada saya untuk dimodifikasi atau untuk diservis. Oleh itu saya hendak menyampaikan kepada audiens bahawa motosikal ini juga merupakan minat saya selain bertungkus lumus belajar hingga ke peringkat
ijazah sarjana muda ini dan sehingga saya mengejar cita-cita yang saya ingini. Okey, ini adalah hasil karya akhir saya. Okey, kesimpulannya, subjek fotografi seni halus telah memberi banyak ilmu yang luas dan pengalaman tentang fotografi. Seni halus bukannya tertumpu pada lukisan saja, tetapi ianya juga tertumpu pada fotografi. Sebelum ini saya tidak banyak mengetahui tentang fungsi-fungsi kamera dan cara-cara mengambil gambar dengan betul. Tetapi bila adanya subjek ini, saya dapat tahu fungsi-fungsi kamera dan cara untuk kita ambil gambar tersebut melalui angle-angle yang kita nak, sudut-sudut yang kita nak, dan ianya menjadikan hasil yang menarik. Akhir sekali saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Arif Dato' Em kerana telah menabur bakti dan jasa dalam subjek ini sehingga berkesan hingga ke akhir semester ini. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.